minta kepada Ketua Pangkang Datuk Seri Rantau untuk meneruskan ucapan titah baginda ya. Apa namanya? Berbahas titah ucapan baginda yang besar. Takut dia. Nak suruh saya sambung. Nak suruh saya sambung titah tuanku ke? Ada. Tak berbahas insya-Allah. Jangan main tinggal tu perkataan lain pada dia tu. Jangan pula minta satu speaker minta saya sambung titah tuanku, susahlah macam ni. Bahas minta maaf. Tak apa, kita gurau. Datuk Yang Pertua, ya. Alhamdulillah, terima kasih kerana kita dapat bersama-sama dalam kita punya sesi pada petang ini, iaitu masih lagi membahaskan ya, titah junjung kasih titah tuanku. Saya bagi pihak rakan-rakan pihak pembangkang ingin mengambil kesempatan ini untuk menjunjung setinggi kasih di atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Tuan Besar Negeri Sembilan berangkat untuk merasmikan Dewan Undangan Negeri Sembilan penggal keempat, sesi yang untuk penggal ke-14. Saya mohon izin untuk tidak menggunakan mas Datuk Pertua kerana saya pagi tadi telah pun didapati negatif ya. Jadi saya tidak akan menyemburkan virus kepada Datuk Pertua. Tapi Datuk Pertua kena pakai mas sebab saya tak tahu sama ada Datuk Pertua dah test pagi tadi ke belum. Datuk Pertua, titah tuanku dalam peresmian Dewan kita penggal keempat untuk sesi Dewan Undangan Negeri ke-14 ini jelas bahawa tuanku bertitah mahu melihat supaya kita ahli-ahli Dewan semua mesti fokus dan mesti bersama-sama pastikan supaya kita di sini bertugas untuk kita membela hal ehwal rakyat. Dan keutamaan kita adalah untuk melihat supaya Negeri Sembilan ini terus membangun walaupun dalam keadaan yang amat rumit, dalam keadaan yang amat luar biasa. Yang berhormat daripada Si Kamat, Yang Amat Berhormat Menteri Besar berada dalam pentadbiran menangani krisis. Ya, tak pernah kita semua berada dalam keadaan sebegini, tetapi beliau menerajui kerajaan dalam keadaan krisis. Makanya Dewan ini adalah tempat yang terbaik untuk kita sama-sama memerah otak, untuk kita sama-sama pastikan kita berbincang dan dapat menjurus kepada rumusan bagaimana cara untuk kita pastikan untungnya adalah kepada rakyat Negeri Sembilan. Untungnya adalah kepada negeri. Ya? Itu harus kita jadikan keutamaan. Bukan untuk mencari untung kepada individu, kepada sesiapa. Jadi Datuk Yang Pertua, tuanku bertitah begitu jelas sekali menitahkan kita semua ahli Dewan supaya kita pastikan Negeri Sembilan dapat keluar daripada krisis ini, walaupun krisis ini bukan sahaja dihadapi oleh Negeri Sembilan tetapi oleh negara dan juga seluruh negara dalam dunia. Walau bagaimanapun, alhamdulillah nampaknya Negeri Sembilan dan juga negara kita telah mula menunjukkan tanda di mana aras kemuncak dia itu telah pun menurun. Jadi ini perlu kita pastikan ianya berterusan dan janganlah kita mengambil, orang kata, sewenang-wenangnya bila kes kita dah mula turun, kita tidak lagi memperdulikan SOP yang telah pun diletakkan ataupun yang telah diminta diguna pakai oleh semua orang oleh MKN. Kita mesti terus berhati-hati kerana varian baru COVID ini, Datuk Pertua, dia telah pun mutate ataupun telah pun berubah suai dan ada juga khabar mengatakan bahawa varian baru ini kebal daripada vaksin yang ada. Ya? Jadi walaupun kita dah mengambil 2 dos vaksin, tetapi jangan pula kita mengandaikan bahawa kita ini kebal daripada wabak ini. Wabak tetap wabak. Dan kita seharusnya
perlu menyesuaikan diri, bagaimana perlu kita hidup dalam keadaan, dalam environment yang COVID ini berada bersama dengan kita. Dan apabila dah mencapai tahap immunity, herd immunity, makanya COVID-19 ini akan menjadi sebagai endemik ataupun menjadi penyakit selsema biasa. Ya, Datuk betul. Walaupun masih ada juga orang yang meninggal walaupun telah menerima 2 dos. Jadi perlu kita berhati-hati. Saya nak ambil kesempatan di sini ucap tahniah kepada, terima kasih kepada Yang Berhormat Saudara KJ, ya, Menteri yang bertanggungjawab Program Vaksinasi Nasional. Sekarang ni dah menjadi Menteri Kesihatan. Kerana beliau telah mengambil inisiatif yang begitu cepat sekali walaupun pada mulanya terdapat kekecohan sedikit. Ini semata-mata kerana bukan salah siapa tetapi disebabkan oleh vaksin itu lambat sampai ke negara kita. Tetapi kita mewar-warkan orang mendaftar melalui Emas Sejahtera seawal bulan Februari tahun ini. Jadi banyak orang menunggu sampai 5-6 bulan. Vaksin cuma sampai banyak pada bulan Julai. Telah bermula bulan 5 tetapi banyak sampai bulan Julai. Di situ ada kesilapan sedikit. Semasa Negeri Sembilan memuncak kes menjadi tempat nombor kedua, terbetul, saya telah berbincang dengan YB KJ. Datang ke rumah saya katakan kita tak boleh biarkan begini. Ya? Ambil vaksin sebanyak mungkin untuk tolong negeri kita. Di sinilah untungnya kita ada anak Negeri Sembilan yang bertugas di peringkat persekutuan Datuk Petua yang boleh membantu negeri kita. Itu sebab banyak PVB dibuka dan di atas kerjasama Kerajaan Negeri Sembilan bersama-sama mahu melihat supaya COVID-19 ini yang melanda Negeri Sembilan begitu banyak sekali dapat ditangani. Tetapi ada beberapa masalah yang perlu kita tegur sedikit kerana kebanyakan COVID ini jangkitannya banyak berlaku di peringkat industri, betul. 47% pada bulan Mei, 47% jangkitan berasal daripada industri. Di sini patutnya kita menggunakan crisis management dengan izin supaya bila ada krisis, betul, krisis itu perlu dibendung. Tempat krisis itu perlu dibendung. Kalau kita ada kanser, gangren, kita potong. Betul. Tetapi ini dibuka sehinggalah ada orang mengatakan dia tutup pintu depan, ada orang buka pintu belakang. Ini sebabnya. Itu sebab di Negeri Sembilan, daerah kita di Seremban, di Port Dickson banyak yang dijangkiti oleh COVID ini dan banyak meninggal dunia. Saya merasa amat duka cita, kita tumpang duka cita betul. Ada satu keluarga sampai tak ada tinggal generasi, habis semua meninggal. Ya? Satu keluarga, ya, meninggal. Anak dia bekerja kilang. Ramai pemuda kita di daerah Seremban, di kawasan saya sendiri di Rantau. Mereka ni kata-kata kerja kilang dan bawa balik penyakit. Dan menjangkiti ibu bapa yang telah pun berusia meninggal dunia dan ramai yang meninggal. Jadi kita amat rasa kesal. Datuk Petua, ini kita perlu belajar. Sebagai kerajaan perlu belajar segera. Dan saya harap supaya Kerajaan Negeri Sembilan, YAB Sekamat, kita mesti berkeras dalam hal ni. Walaupun ada MKN, walaupun ada apa. Tetapi dari segi keselamatannya, kita bertanggungjawab terhadap rakyat kita di Negeri Sembilan. Ya? Dulu pernah, kalau masih ingat lagi, semasa adanya penyakit, apa dipanggil sebagai penyakit yang menghinggapi banyak ternakan babi di Melaka. Bukannya di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan itu Nipah virus, tapi Nipah virus juga berlaku di Melaka. Walaupun keputusan Kabinet dan MKN mengatakan untuk pindahkan sebetul waktu ternakan tersebut ke Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri Sembilan, saya masih ingat lagi, saya telah mengeluarkan arahan pentadbiran bahawa tak ada siapa pun boleh memindahkan ternakan babi tersebut ke Negeri Sembilan. Bahkan saya telah mengeluarkan arahan melintas satu ekor peri Melaka kita tembak. Kerana kita pastikan supaya keutamaan kita Datuk Petua ialah supaya keselamatan dan kesejahteraan ini bersangkut paut dengan nyawa. Jadi kita mesti berkeras kadang-kadang, ya, supaya jangan kita ikut sangat cakap orang yang kadang-kadang tidak mengetahui keadaan di bawah. Kita di bawah, pemimpin peringkat bawah kita tahu. Jadi kita gunakan apa jua
kelebihan yang kita ada, apa jua kuasa kita ada, supaya keutamaan kita, supaya nyawa dan keselamatan rakyat kita, anak Negeri Sembilan, jangan terancam dan menjadi beban kepada sesiapa. Jadi ini perlu kita ingatkan, walaupun MKN ada, apa ada, tetapi sebagai satu kerajaan negeri yang mempunyai kedaulatan kita sendiri, mempunyai dewan kita sendiri, betul-betul. Itu sebabnya memandulkan dewan ini satu perkara yang amat dikesalkan. Ya? Mana mungkin dewan ini dimandulkan? Ini tempat kita berbincang. Sepatutnya semasa kita mempunyai krisis, di dewan ini kita berbincang macam mana cara untuk kita keluar. Macam mana cara untuk kita membantu. Bersama-sama kita boleh keluar dan kita boleh menghindari masalah yang kita hadapi bersama. Jadi saya harap supaya walaupun dewan tak dapat bersidang, tetapi kita punya select committee perlu adakan. Kita boleh berbincang dan kita boleh bersama-sama pastikan kita bersama-sama untuk kita mencari cara dan jalan keluar untuk kita pastikan Negeri Sembilan ini kesejahteraan rakyatnya terus terbela. Itu dah sudah, tapi mana yang akan datang nanti kita sama-sama betul-betul. Datuk Petua, Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang Tuan Besar Negeri Sembilan juga bertitah, berbangga dengan prestasi kerajaan Sembilan. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan, pengutusan hasil baik, pengutusan zakat baik. Tetapi Datuk Petua, saya seperti yang saya katakan pagi tadi, pengutusan hasil ini bajet kita nampaknya perlu kita buat recalibrate balik. Ya, recalibrate balik supaya apa yang saya risau semasa pembentangan bajet 2021 dibentangkan pada akhir tahun lepas memang telah ternyata terjadi. Keterbergantungan kita yang tak amat besar kepada hasil bukan cukai itu. Hampir 70% itu betul. Hasil tetap kita iaitu cukai tanah, dalam bentuk cukai tanah cuma 30% pendapatan kita. Hasil bukan cukai 70%. Dalam keadaan kita negara menghadapi masalah macam ni, betul-betul itu satu perkara yang amat berbahaya. Dan saya telah pun nyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa berhati-hati kerana saya tak nampak, Datuk Petua, bahawa pembangunan akan berlaku. Pemain-pemain industri hartanah terutamanya tidak akan membuat sebarang pelaburan dalam keadaan sebegini. Ya? Jadi berhati-hati. Kalau boleh recalibrate semula kita punya bajet, tak apa Datuk Petua, ya. Kita tak apa, kita sama-sama faham. Ini keadaannya keadaan yang luar biasa. Kita buat satu perkara yang luar biasa. Menghadapi, mengurus keadaan luar biasa memerlukan pemikiran yang luar biasa. Ini bukan cara berfikir biasa-biasa. Kita mesti mengeluarkan dan berfikir secara luar biasa pula untuk kita menghadapi keadaan yang luar biasa. Ya. Jadi perlu kita buat sesuatu. Kalau tidak, tadi saya katakan kita punya cash flow akan terjejas. Saya tak bercakap tentang balance sheet. Ya, balance sheet satu perkara, tapi cash flow kita akan terbuatlah satu ataupun terjadilah satu lubang besar, cash flow kita yang amat besar. Kita telah pun membuat bajet 112 juta defisit. No problem. Kita faham. Dan kita pun tak ada pun bantahan bahawa dalam keadaan yang macam ni kita memerlukan gunakanlah duit. Tetapi dalam masa yang sama pendapatan kita terjejas. Tadi kata yang amat berhormat Sekamat mengatakan setakat Julai 2021 pendapatan bukan hasil cukai 80 juta. Ini berbahaya. Kerana jika tidak silap saya, seingat saya, pendapatan bukan hasil cukai ini amat besar kebergantungannya dalam bajet 2021. Ya. Jadi lihat semula supaya kita dapat perbetulkan kedudukan keuangan kita. Ya. Itu sebabnya saya lihat dalam buku kita punya lebihan ataupun surplus pada tahun 2020, Tuan Petua, ya. 2020 ada 147 juta. Dalam masa zaman BN mementadbir dulu juga, Datuk Betul, saya banyak juga surplus. Tetapi surplus tersebut tidak kita masukkan sebagai surplus. Kita telah pun minta dan diluluskan oleh pihak berkuasa Kerajaan Negeri Sembilan. Kita terus subscribe ataupun kita mencarum kepada akaun pembangunan.
Kerana negeri kecil macam Negeri Sembilan ini, kita tak memerlukan reserve yang besar. Saya pernah berulang kali mengatakan dalam dewan ini, cukup kita capkan 500 juta saja. Tak perlu banyak-banyak. Tetapi yang perlu ialah pembangunan. Seperti yang disebut oleh Cenah tadi, kita perlu pump prime, Datuk yang betul. Dalam keadaan begini, kita kena pump prime. Kita perlu carumkan dalam pembangunan untuk kita tambah akaun pembangunan kita, supaya pembangunan ini dapat kita buat, kita segerakan, dan dia dapat memangkin ekonomi. Ya? Di situ nanti pihak industri, pihak swasta akan melihat bahawa komitmen daripada kerajaan sendiri, bahawa kerajaan membuat pump prime kepada domestic economy. Kalau kita sendiri tidak mahu berbelanja begitu besar, Datuk Petua, siapa yang nak memulakannya? Dia ni pelabur, Datuk Petua, dia ada herd mentality. Kalau dah berjadi itu, dia tengok dulu, kalau ada apa, dia akan semua-semua ramai datang. Maka di situlah peranan kerajaan memulakan pump priming, tapi tak boleh lama duduk dalam perniagaan. Kerajaan tak patut berniaga. Kerajaan mesti mengurus, membuat dasar dan mengurus dasar. Tetapi dalam keadaan sebegini, kita perlu mulakan. Jangan izin, we must stimulate the economy. Tetapi bila dah stimulate, orang dah mula masuk, kita tarik diri dan kita monitor. Kita urus. Kita buat dasar-dasar yang friendly kepada investment. Ya, itu sebabnya saya tanya tadi. Sebab Wabi pada Bahau kata, kita punya cukai taksiran tak naik. Sebab saya dapat juga rungutan. Kita naikkan bukan satu kali ganda, hampir 2 kali ganda pun ada. Jadi ini kalau boleh orang kata jangan buat dulu. Dalam keadaan yang begini, seboleh mungkin kita cari cara untuk kita menggalakkan supaya iklim pelaburan Negeri Sembilan ini lebih baik daripada iklim pelaburan di negeri-negeri bersebelahan kita. Mengapa orang perlu datang ke Negeri Sembilan? Kerana kita mempunyai suasana dan juga iklim pelaburan yang baik. Menggalakkannya. Ya? Kita Negeri Sembilan beruntung dekat dengan Lembah Kelang. Dalam Lembah Kelang. Datuk Yang Pertua, alhamdulillah, ya, saya bangga juga kerana kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan meneruskan legasi, meneruskan dasar-dasar kita. Dasar Malaysia Vision Valley ataupun pembangunan negara yang disebut titah oleh tuanku diteruskan, itu semua kita buat. Saya pernah bercakap dalam dewan ini, kalau tak salah 2017, bahawa dalam masa 10 tahun itu betul, pada ketika itu, dalam masa 10 tahun akan datang, Negeri Sembilan akan berupaya membentangkan bajet sebanyak 1 bilion. Masa tu kita tak ingatlah ada COVID semua kan. Jadi pendapatan ini bertambah ni Tok Petua bukan sesuatu yang luar biasa. Itu memang dah dirancang. Ada di dalam pelan pembangunan Negeri Sembilan 2015-2045, pembangunan dan juga pemodenan 30 tahun Negeri Sembilan. Alhamdulillah, teruskan. Baiki mana yang kurang, ya. Tetapi pelan pembangunan tersebut dah cantik dah. Apa yang perlu kita buat sekarang ni, perbaiki. Ya, macam mana kita nak mengurus dan menggamit pelabur datang ke negeri kita. Kalau nak menggamit multinasional, cara dia lain. Multinasional dia tak mahu carry aset dalam balance sheet dia. Kalau kita kata kita buat tapak industri 2-3 ribu ekar, dia nak beli, dia tak nak beli. Tambah pula Malaysia ini bukan lagi merupakan negara yang mempunyai, orang kata hartanahnya murah, dah tinggi dah. Dah tinggi. Jadi kita cari cara lain. Misalkan saya cuba cadangkan supaya berbincang dengan tuan punya tanah supaya kita menggamit pelabur. Pelabur tak perlu bagi tanah tetapi mereka menyewa. Dia akan bagi dia punya pelan pembangunan, kita bangunkan ataupun kita sewakan 20-30 tahun punya sewa, dan mereka tak mau carry aset dalam balance sheet mereka. Ini akan menggamit banyak, Datuk. Akan membawa banyak, terutamanya pelabur daripada Amerika Syarikat, United States. Mereka ni merupakan pelabur yang tak akan mahu ada aset yang besar dalam pelaburan mereka. Mereka nak masukkan itu dalam operating cost dia. As an operating cost, sewa bangunan juga yang lain-lain. Jadi itu kita perlu buat. Ya? Ini perlu kita raka
supaya Negeri Sembilan ini stand out dengan izin. Wah, we don't have to buy property. We don't have to come up with big upfront capital dengan izin. Tetapi terus buat. Saya pernah berniaga tanpa modal tu, tetapi di atas kapasiti syarikat. Buat satu pasar raya yang besar, tak perlu keluar modal pun. Kita cakap dengan tuan punya tanah, state government, banner, ini dia punya spek kita sewa 25 tahun. Lepas tu saya punya buyers ada 50 orang. Akan berunding dengan semua vendors, dengan semua pembekal, dan kita dapat kredit. Kerana syarikat kami masa itu besar, dapat kredit 6 bulan. Pasar raya tak payah keluar satu modal satu sen, barang diletakkan 6 bulan kredit. Bayangkan, dan pasar raya tersebut kalau hujung minggu, turnover dia 1.5 juta ringgit. Tahu? 6 bulan punya duit, saya boleh buat roll up. Bahkan saya punya pekerja dibayar oleh duit daripada sapus yang terkumpul. Cara kita berfikir untuk berniaga. Negeri Sembilan boleh buat. Negeri Sembilan boleh lakukan tersebut. Tetapi memerlukan pemikiran luar biasa. Alhamdulillah, Datuk Empu Tua, saya baca dalam titah tuanku ni, Pusat Zakat dapat mengumpulkan 144 juta, ya. Betul, bagus, tahniah. Tetapi kalau boleh saya cadangkan, ini untuk kita semua, untuk masa depan. Dalam Dewan Yang Mulia ini kita perlu bentangkan satu enactment. Enactment fiskal, pengurusan fiskal, betul-betul. Supaya kita buatkan, letakkan betul-betul tata cara pengelolaan pengurusan keuangan, betul-betul. Kerana macam Majlis Agama Islam, Datuk Bertua, Pusat Zakat dapat 144 juta. Hampir sama banyaknya dengan hasil kerajaan negeri itu, cukai. Hampir sama banyak. Dan perlu ada enactment tertentu dalam Majlis Agama Islam, Perbadanan Baitul Mal. Saya rasa malang, tapi besok agaknya kita punya bil Perbadanan Majlis Agama Islam akan dibentangkan. Saya akan sebut tu betul. Kerana saya rasa kesal kerana Perbadanan Baitul Mal, ataupun yang saya panggil dulu Perbadanan Pengurusan Baitul Mal, Datuk Bertua, adalah badan pengurusan. Dia cuma Perbadanan Pengurusan Baitul Mal. Kita ada ring fencing facilities. Berapa dia nak pakai 1 tahun, kita akan riliskan 6 bulan sekali. Duit masih lagi duit Majlis Agama Islam. Bahkan majlis masih berkuasa penuh. Nak melantik pegawai pun mesti dibentangkan dalam Mesyuarat Jadualkuasa Pengurusan dan Keuangan MAINS. Tetapi tak tahulah apa jadi. Ada orang yang pindah daripada anak syarikat MAINS mendapat beratus ribu ringgit dengannya. Kan? Padahal pada ketika saya masa itu, saya pengurusi tersebut, kita telah pun bersetuju bahawa migration ini cuma dapat satu increment saja. Kerana tidak ada injury. Perpindahan mestilah tidak kurang daripada apa yang dia dapat pada masa ini. Dia tidak kehilangan kerja. Saya tak tahulah bagaimana ia boleh dibayar pampasan begitu besar sekali. Saya rasa ini tak masuk akal. Betul-betul. Di situ saya ada soal sikit lah. Saya ada ragu-ragu sikit. Perbadanan Pengurusan Baitul Mal ni dulu ditubuhkan semua untuk kita membawa balik. Kerana kita nak supaya kita dapat keluarkan waran perjawatan kita sendiri. Kerana selagi ada, Datuk Bertua, terutamanya apa? Kita waran perjawatan susah. Kita nak anak Negeri Sembilan ataupun siapa-siapa yang mempunyai kepakaran balik. Agama ini perlu diuruskan. Tak apalah, pakar-pakar bidang agama itu memang ada, tetapi mesti diurus dengan baik. Ya? Mesti ada bidang kepakaran pengurusan. Dia tak semestinya dalam bidang agama. Seorang accountant yang baik boleh mengurus, seorang engineer yang baik, seorang peguam yang baik boleh mengurus. Jadi pengurus yang baik. Kalau nak pasal agama, kita banyak pakar agama. Daripada Longgeng pun ada. Tadi bagi tazkirah, minta maaf saya tak sempat dengar. Ya? Jadi Datuk Bertua, itu tujuan asalnya. Tetapi tak tahu jadi macam mana, saya pun tak tahu. Kerana pada ketika itu, Datuk Bertua, kita tubuhkan Perbadanan Pengurusan Baitul Mal kerana kita tidak mahu Majlis Agama Islam berniaga. Majlis Agama Islam suatu badan majlis. Dan mereka merupakan merangkakan dasar
Dan dasar ini perlu dilaksanakan. Dulu ada Mains Holding, berniaga hotel macam-macam, ya, berniaga equipment barang-barang sewa. Ada Mains itu, Mains ini. Jadi kita tak ada Mains ini terlibat dalam perniagaan, kita buat perbadanan pengurusan Baitul Mal, dan itu sebabnya Pusat Zakat, Mains Holding semua dah masuk ke dalam perbadanan pengurusan Baitul Mal. Tetapi duit zakat apa semua di bawah Mains. Datuk Petua tak apalah, ya, sebab dah dibuat. Datuk Petua, banyak jurang-jurang yang perlu kita lihat. Ya. Sekarang ni kita dalam keadaan norma yang baru. Walaupun dalam kita punya statistik peringkat kebangsaan Negeri Sembilan, pencapaian internetnya tinggi, ya, 93.3%, tetapi dia tidak menggambarkan secara keseluruhannya. Di luar bandar, Datuk Petua kalau kita buka, dia berpusing pada pagi sampai petang. Tak dapat. Jadi, saya harap supaya Yang Amat Berhormat Si Kamat, kita kena berkeras dengan telco ni. Ya? Jangan mereka nak ambil tempat yang untung saja. Ya? Dulu saya pernah cakap dalam Dewan ini, kalau dia ambil 2 di tempat yang untung di bandar, dia mesti buat 1 sekurang-kurangnya di kawasan luar bandar yang sebagai loss leader. Ya? Dia tak boleh ambil untung semua. Di luar bandar siapa nak buat? Yang banyak tercicir anak-anak luar bandar. Terutamanya 2 tahun tak bersekolah. Mana budak-budak ni nak belajar? 2 tahun. Anak-anak di Ulu Gombau, di Ulu Pilah, di Ulu Jebu. Tercicir itu betul. 2 tahun terbazir dan mereka ini tidak terdedah. Kita akan mengalami satu generasi nanti itu yang terencat pelajarannya. Jadi kalau boleh Kerajaan Negeri Sembilan, kalau boleh pula lagi, yang baiknya ada duit. Tadi Yang Berhormat Cenah kata, saya setuju, ada duit. Tambah gadget ke apa. Dan ramai mahasiswa yang menganggur sekarang. Kita buat macam satu ketika dulu tahun 80-an, kita buat apa yang dipanggil sebagai operasi penuh. Operasi penuh. Kalau Datuk Petua ingat lagi kan? Bagi mereka ni, satu kampung dia mengajar. 1 orang ambil 10 orang mengajar. Bagilah 1,000 sebulan. Kan? 250 orang, 250,000 sebulan. Apa susah? Yayasan boleh buat. Yayasan boleh tanggung. Duit pendapatan kelapa sawit yang saya usahakan dulu, sekarang ni beratus ribu setiap bulan. Dapat? Alhamdulillah. Harga kelapa sawit, CPO, crude palm oil punya price kan 4,200. Sedap. Kan bagus. Gunakan. Jangan kita kumpul untuk menunjukkan reserve kita besar, tetapi kita tak gunakan kepada rakyat. Tak guna juga. Ya, kumpulkan. Buat operasi penuh. Supaya anak-anak, pelajar-pelajar, siswa Azhar ini, yang keluar, anak muda ini, taklah gelisah-gelisah. Ibu bapa dah menyara mereka, tiba-tiba dah keluar daripada universiti, tak ada kerja. Orang faham, tapi selama mana? Kerajaan negeri ambil inisiatif, kita buat usaha operasi penuh. Dia satu kampung, ajar. Satu orang, 10 orang ke 15 orang murid, ajar. Ya? Supaya mereka ini mendapat juga saksama dia punya pendedahan dengan anak di bandar. Anak di bandar tak ada masalah tu, betul. Sebab dia boleh dengan gadget dia, dengan apa, mak ayah mampu pun semua kan. Itu pun bukan semua. Miskin bandar kadang-kadang ini kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Ya? Banyak juga yang miskin di bandar. Ini saringan kita melalui jaringan keselamatan sosial perlu diperkasakan. Tetapi itu saya kata tadi, 144 juta ni hampir sama banyak dengan hasil cukai negeri kita. Urus baik-baik. Supaya jangan nanti, walaupun dah kita ada had kifayah, kita naikkan, ada yang sampai dapat, titah tuanku kata dapat, ada orang yang dapat sampai 700, 800. Alhamdulillah. Tetapi duit 144 juta ni banyak tu, betul. Ya? Banyak jumlah dia. Jadi saya harap supaya kita urus dengan baik. Itu gerbang digital kita. Kerana ketidaksamaan pendedahan dan juga digital kita di kampung masih kurang lagi, itu betul ya. Yang lain, Datuk Petua, ialah berkenaan dengan langkah-langkah untuk kita pastikan supaya pengurusan dengan baik, itu betul. Saya nak minta tanya sikitlah ya di sini. Apa jadi dengan kita punya
investment kita, ya, kalau boleh, ya. Saya dengar khabar tanah MBI, tanah apa semua banyak dibuat joint venture, tapi tak tahu apa dengar khabar. Tanah yang Kerajaan Negeri Sembilan telah dapat, kalau tak salah saya, 100 ekar, nak buat rumah 100% mampu milik 80,000 ke bawah di Labu. Tapi dengarnya dia sekarang pembangunan bercampur. Apa jadi dengan PPR di Ladang Kebi? Itu khusus untuk pekerja estate masa tu. Memang kita khususkan untuk orang pekerja estate situ. Saya tak dengar lagi adakah ladang rumah PPR di Tanah Merah tersebut telah pun masuk orang. Tapi satu saya di kawasan saya tu betul. PPR di Gantau dah lama siap. Dah diundi pun. Dah berapa kali janji nak bagi kunci. Kunci ni, kunci apa ni, payah benar. Kau dah buat kunci tembaga kau. Ha? Tak bagi-bagi. Rumah dah banyak masuk kecurian, vandalism dah banyak situ. Jadi saya minta supaya, itu betul, ha? Dah cukup masa? Tak. Ya? Supaya dibagilah segera. Yang amat berhormat, ya, saya minta supaya yang mereka tu keluarga susah-susah mereka menyewa, segerakan. Saya minta lah, ya, supaya segerakanlah, ya. Kesian kat dia orang. Hampa harapan dia orang kerana dah banyak kali nak bagi kunci tapi tak jadi-jadi. Betul-betul, ya. Jadi ada beberapa perkara lagi, betul-betul, ya. Jalan ni penting. Saya ucap tahniah kepada pihak JKR kerana telah pun dapat menyiapkan jalan baru menyambung daripada Temiang ke pantai. Ini memendekkan. Ini merupakan salah satu daripada usaha kita untuk buat kita punya ring road, outer ring road kita. Dah cantik dengannya. Dia akan dapat mengurangkan kesesakan lalu di kawasan Ampangan. Sebab dulu orang terpaksa keluar sampai Ampangan naik balik. Sekarang ni terus masuk lekas. Saya tak tahu dia jauh mana tu betul jalan yang kita nak Kampung Simpang Gagu nak pergi ke Semenyih tersebut dibuat atau tidak, ya. Saya harap sambung. Ini merupakan di outer ring road Negeri Sembilan yang kita sambung-sambung untuk betul bahawa orang akan ikut outer ring road. Orang daripada Jelebu nak pergi ke Semenyih tak payah turun Seremban naik balik. Dia tahu je. Pendek je. Betul-betul. Buat elok-elok, ya. Saya tak tahu apa status jalan kelas KLIA Senawang. Apa status dia? Pengambilan tanah dia buat dulu, ya. Boleh jadi di KIV kan. Saya harap supaya pihak Kerajaan Negeri Sembilan orang kata minta supaya ini diteruskan. Ini akan memendekkan masa orang daripada KLIA nak pergi Port Dickson. Dia akan memberikan nafas baru kepada Port Dickson. Kita kata kita nak supaya pembangunan pelancongan ekonomi kita. Orang yang dah 7 jam, 8 jam naik kereta terbang nak pergi ke destinasi pelancongan, dia tak mau lagi buat naik kereta sampai 1 jam, betul-betul. Paling lama pun setengah jam. Itu sebabnya dulu kita buat KLIA Seremban, ada exit Seremban Port Dickson punya highway. Tak tahu apa jadi kereta api Seremban PD, ya. Itu perlu kita lihat supaya ianya dibuat dan ia dapat. Kita perlu, Negeri Sembilan perlu bangun segera. Jangan lama sangat kita bersedih tentang COVID ini. COVID will be with us. COVID will be with us forever. Dengan izin. But how are we going to manage this? Kita mesti fikir secara luar biasa tu, betul. Nothing less than prime and come up with a policy yang boleh menggamit pelabur datang Negeri Sembilan. Yang orang will never hesitate to come Negeri Sembilan. This is the state, this is the place where we can put our money. Itu patut kita buat, ya. Supaya bangun segera. Ini bukan untuk sesiapa, untuk rakyat dan untuk Negeri Sembilan kita, itu betul, ya. Jadi itu sajalah itu betul yang saya nak apa, sebab besok pagi ada lagi. Tetapi lagi sekali satu saya nak buat, iaitu saya setuju dengan Cenah. Kalau boleh kita buat resolusi dalam Dewan Yang Mulia ni. Tak tahu sama ada Parlimen nak buat dulu ke kita nak buat dulu. Supaya enactment lompat parti ini kita buat. Saya, parti saya tu betul tak ada masalah. Di peringkat Negeri Sembilan tak ada masalah. Tapi saya dengar ni dah mula huru-hara Negeri Sembilan ni apa hal? Kami tak ada apa-apa, sepatutnya kami punya langkah baru huru-hara. Ini sesama sendiri macam yang ke-9 ke-Bait. Menggelogak tentu apa hal? Keutamaan kita tu betul lah supaya negeri kita ini diurus dengan baik. Itu dulu.
Kalau nak menghura-hurakan kerajaan negeri ni, saya dengan kawan lah boleh hura-hurakan, tapi kita tak mau. Itu bukan cara kita berpolitik hari ini. Politik kita hari ini politik, rentas parti itu betul. Politik merentasi parti untuk keutamaan kita, rakyat dan negara kita. Itu penting, ya. So ini betul kita buat. Kalau boleh kita buat enactment kita sendiri dulu. Ya, kita buat. Why not? We can come up with our own enactment. Kita negeri yang berdaulat. Kita bukan kata kita tak mau pakai Act of Parliament, tapi Act of Parliament belum ada. Ya? Jadi kita buat supaya Negeri Sembilan merupakan negeri pertama ada ini. Ibu yang tahu, saya sokongan penuh 100% rompat parti. Terima kasih. Ada mau lompat ke? Kita buat, ya? Itu saya sokong. Lepas tu, kita buatlah lagi enactment dana politik ke. Saya tadi ada dengar kawan rakan-rakan saya cakap, kalau di peringkat persatuan, parlimen daripada pembangkang pun dapat 300,000. Betul kan? Ada Wabi Lok kan? Betul kan Pak kan? Kita tak naklah minta-minta. Tetapi saya katakan tadi, dah tiba masanya kita mengamalkan satu corak politik rentas parti. Yang pentingnya, rakyat di rantau ni bukan rakyat Negeri Sembilan ke? Saya dulu masa saya, betul-betul, saya tak pernah kata tak ada, semua ada. Dan peruntukan tu ada di situ. Kalau nak pakai melalui pejabat daerah. Semua boleh buat. Tak ada pula kasih cash kat siapa-siapa. No. Projek-projek kecil. Saya dengar khabar, dalam kita punya bajet tak ada P56. Tak ada, kosong. Tapi tadi YAB Sekemat kata ada pula P56. Mana datangnya? Ini kita dalam filem Now You See Now You Don't ke? Dalam bajet jelas tak ada P56. Tapi tadi bila disoal jawab oleh soalan lisan tadi, saya dengar ada pula P56. Mana tiba So, itu antara yang saya soal lah, ya. Ini perlu diterangkan. Terima kasih Tok Putu. Saya menyokong, menjunjung titah Presiden Duli Muhammad Tunku di Tuan Besar. Terima kasih.